فعلام الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعد، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak untuk senantiasa disembah, yang mana beliau telah menggantungkan, Allah Azza wa Jalla telah menggantungkan rezeki kita kepada kekuasaan dan tadbirnya. Allah Azza wa Jalla yang menanggung rezeki setiap makhluknya, baik dari manusia maupun hewan, jin, apa sahaja. Setiap yang bernyawa itu Allah lah yang menanggung rezekinya. Yang kadang-kala kita terlepas pandang, kita teralpa. Mungkin ada di antara kita yang belajar akidah, belajar tauhid, dah 3 tahun, dah 5 tahun, dah 10 tahun, dah 20 tahun, 30 tahun, sepanjang hidupnya. Faham secara teori Allah yang Maha Pemberi rezeki, tapi secara praktikal kadang sepertinya as though ada doubt. Oh, bila kerja ni bukan kerja yang halal misalnya, nak tinggalkan, tak tinggalkan, macam mana dan nanti macam mana nak cari rezeki. Padahal tidaklah seseorang itu meninggalkan suatu kerana Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi secara teori mungkin pas, tapi secara praktikal kadang ada yang masih ragu-ragu. Sepertinya dia berencana untuk nak hidup di atas muka bumi ini selamanya, sehingga kan dia risau besok nak makan apa, lusa nak makan apa, 10 tahun lagi nak makan apa, 20 tahun lagi nak makan apa, 50 tahun lagi pun dia dah risau nak makan apa. Padahal kalau dipikirkan, hari itu rezeki dia cukup tak? Untuk hari ini cukup tak rezeki dia? Kalau untuk hari ini dah cukup, Alhamdulillah, syukur. Because tomorrow is uncertain. Kita jumpa besok pun kita tak tahu. Nah, yang penting untuk hari ini. Makan berapa kali sehari? Makan berapa kali sehari? Saya makan banyak kali. Islamically? 2 dah cukup sebenarnya. Buktinya apa? Time Ramadan kita sahur dan kita buka. So it's not the typical 3 times a day. Sebenarnya bukan. And sebenarnya sebaik-baik makanan ialah untuk dimakan sebelum fajar. Waktu sahur tu, bila kita bangun makan, itu yang sebaiknya. Regardless hantar nak puasa ke tak. Kalau puasa bagus, kalau tak puasa pun waktu yang paling bagus untuk makan sebelum fajar still. Nah. Dan salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal
kehadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada kegelapan menuju kepada terang benderangnya hidayah yang Allah kurniakan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah. Apa itu ballagha risalah? Telah menyampaikan the risalah, the message. Ballagha yani from the word tabligh, iaitu menyampaikan. Ballagha risalah. Wa adda al-amanah, dan telah menunaikan amanah. Wa nasaha al-ummah, dan telah memberi nasihat kepada umat ini. Wa jahada fina haqqa jihadih, dan telah bersusah payah, bertungkus lumus, berjuang demi untuk kita. Haqqa jihadi, dengan sebenar-benar perjuangan. Hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda, sehinggalah kita dalam keadaan terang benderang sekarang. Lailuha kanahariha. Masya-Allah. Malamnya tu bagaikan siang. Dia punya terang tu, perkara tu jelas tu, malam bagaikan siang. Saya macam bunyi pelik, malam bagaikan siang. Nah. Aywa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Afwan kerana tidak dapat untuk hadir bersama pada dua pertemuan yang lalu. Namun, ana yakin ramai daripada antum ada yang namanya hamma. Man hamma bihasanatin. Hamma ni, al-ham adalah bertekad, berazam untuk nak melakukan sesuatu. Okay. So, soalannya sekarang, antum berazam, sekiranya kelas tu ada, antum akan hadir, betul? Nah, buktinya kerana asbab, faktor luar, khariji, elemen luar, external factor yang menyebabkan antum tak dapat hadir ke kelas. Nah, otherwise antum akan hadir. Soalannya, antum dapat pahala atau tak? Dapat pahala untuk datang kelas tak? Walaupun tak datang kelas? Dapat. Nah, dapat ya Syekh. Walaupun tak datang kelas, tapi dapat pahala attend halaqah. How beautiful is that? Sebab itu, bila mana seseorang tu istiqamah, berkelanjutan melakukan sesuatu, dan antum masa tengah lagi semangat ni, lakukan yang banyak. Seperti 2 rakaat sebelum fajar, kan? Puasa Senin Khamis. Lagi mampu, lagi kuat, belum terlantar atas katil, belum sakit, lagi sihat, alhamdulillah walafiat, buat sebanyak-banyaknya. Biasakan untuk up kita punya game. Kenapa? Kerana, dengar ni, jikalau seseorang dawam ala syai', dia berkelanjutan, berterusan melakukan sesuatu seperti 2 rakaat sebelum fajar, memang sepanjang hidup dia, hari-hari dia buat. Kemudian satu hari nanti, dia terhalang daripada melakukan perkara tersebut, walaupun dia, na'udzubillah, stroke ke, koma ke, bedridden kan, dia akan tetap dapat pahala rakaat al-fajar hari-hari, walaupun dia tak buat. Pasal dekat situ ada elemen of alham, yang mana kalau dia mampu buat, dia pasti dah buat. Buktinya dia dah buktikan every day. Jadi bila, kalaulah letak umur dia hidup 20 tahun, kemudian dia stroke 50 tahun pun, 50 tahun dapat pahala rakaat al-fajr still. Dia tu rakaat of fajr. Nak ke tak nak? Sebab tu lagi sihat, up the game, buat sebanyaknya, lagi ada waktu lapang, buat. Kerana manusia itu selalu dirompak dengan 2 perkara, as-sihhatu wal faragh. Ni'matani maghbutatani 'inda kathirin minan nas. 2 kenikmatan yang ramai orang alpa, ramai orang terlepas pandang. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan kelapangan. Bila dia dah sakit, barulah dia, alamak, kalau aku sihat tahu aku gini, aku gitu. Bila dia sempit, tidak ada masa,
Karena tanggungan yang begitu banyak, urusan yang begitu sempit. Kalau tahu aku gini, aku gitu. Lah, jangan sampai dah terlambat. Lagi kosong, lagi sihat, buat, kerana nanti kalau suatu ketika kita terhalang daripada suatu perkara, maka kita akan tetap mendapatkan pahala. Dan itulah dia, kita dalam bab an-niyah hari ni. Nah, kita dalam bab an-niyah. Kita dah masuk bab an-niyah dan kita dah sampai kepada dalil innamal a'malu binniyat. Kemudian kita akan lanjut dengan pembahasan kita. Baik. Sebelum kita mula baca, ana nak sedikit sebanyak memberi rangkuman berkenaan dengan kita melakukan dengan atau kita tidak melakukan. Kita berazam untuk melakukan dengan azam untuk tidak melakukan. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ada al-hasanah dengan as-sayyi'ah. Nah. Barakallahu fiik. Al-hasanah dan as-sayyi'ah. Nah. Sekarang ni man hamma bihasanatin walam ya'malha. Barang siapa yang berazam, bertekad untuk melakukan suatu hasanah, kebaikan, walam ya'malha, namun dia tidak melakukannya. Nah, al-hasanah, kebaikan, tidak melakukan. Kutibat lahu hasanah kamilah. Ditulis baginya pahala penuh. Iaitu pahala penuh bagi niat. Jadi yang dia dapat pahala niat, bukan pahala buat. So niat tu ada pahala, belum pahala buat. Pasal apparently pahala niat dengan pahala buat lain, tak sama. So kalau dia berazam, bertekad untuk melakukan suatu kebaikan dan kemudian dia itu tidak melakukan, maka dia mendapatkan pahala niat. Kemudian jikalau dia melakukan, maka baginya pahala apa? Falahu ashru hasanah ila 700 wa ila adha'afin kathirah. Nah, seorang yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat, sehingga 700 kali, dan bahkan ila adha'afin kathirah, infinite. Kita tak tahu, boleh lebih daripada itu. Boleh 10, boleh sampai 700, dan bahkan boleh lebih daripada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Nah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbula 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah bagaikan sebuah benih, yang mana dari satu benih tersebut tumbuh 7 ranting, dan setiap ranting tu ada 100 benih. So dari satu seedlings dia jadi 7 branches, and then every branch ada 100 seeds. Itu perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. So jangan pernah kita remehkan, kita ambil ringan tentang perkara membantu orang. Kan kemarin kita dah cakap, niat ni
niat yang baik ni, dia packaging yang baik yang kita nak buat. Bismillah. Aywa, hada adun hakada. طيب بسم الله tes بسم الله ايوه تمام هكذا tes بسم الله نعم الصوت موجود ان شاء الله ايوه شكرا جزاك الله خير نعم. Jangan pernah kita mengambil ringan tentang perkara membantu orang. Go the extra mile. Kalau kita ada kemampuan, kita tengah ada kelapangan, kita tengah ada kemampuan, kita go the extra mile untuk bantu. Orang perlu nak tumpang ke kan? Misalnya antum ada kenderaan, kemudian orang lain tak ada kenderaan, memang along the way ke out of the way ke tak kisahlah. Tumpangkan. Orang perlu untuk pindahkan barang misalnya, dia tak ada kenderaan, antum ada kenderaan, khidmat. Go the extra mile. Pasal apa? Pasal lagi mana kita tengah mampu, masa itulah kita boleh. Pasal kita tak tahu besok hari nanti kita diberi kemampuan untuk nak membantu lebih daripada apa yang kita mampu atau tak, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. So lagi mana kita ada perkara tersebut, kita berkhidmat. Go the extra mile. Pasal kita, na'udzubillah, ke depannya boleh jadi kita diuji dengan ketidakmampuan. Nah, jadi jangan kata kita tak mampu nak bantu. Yang mana sepatutnya kalau boleh kita nak bantulah. Jangan kata tu. Bahkan al-jaza'u min jinsil amal. Apa tu? Balasan adalah jenis daripada perbuatan. Kalaulah ketika mana kita mampu, kita went the extra mile, maka satu ketika bila mana kita pula yang dalam keadaan yang perlu, maka Allah akan hantar bala tentaranya untuk membantu kita pula. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah itu senantiasa di dalam membantu seseorang, memberi pertolongan kepada seseorang selagi mana seseorang itu tersebut memberi pertolongan kepada orang yang lain. Nah, hari ni hari awak, besok hari saya. Macam gitu. Nah, and jangan mengharap dari manusia, jangan mengharap kepada individu. Hantar kan, itu hari kan yang ana gini. Bukan. Kita jangan berharap pada individu. Pasal kenapa kita nak berharap pada individu, sedangkan kalau kita berharap pada Allah, berarti Allah akan bagi balasan dari semua manusia, bukan dari satu individu saja. Tak terikat, it's not binded by individuals. Kalau kita bind by individuals, kita mengharapkan kebaikan daripada orang itu sahaja. Pasal kemarin dia ungkit Ana dah tolong hantar gini kan, hantar tak tolong misalnya. Then binded by that one individual, berapa mampulah sangat dia. Nah, tapi kalau kita bantu atas dasar lillahi ta'ala, maka balasannya ialah dari Allah sendiri melalui perantaraan semua manusia secara umumnya. Takkan kawan hantar ni dekat Singapura, lepas tu satu hari bila hantar, letaklah pergi umrah dekat Mekah, kat Madinah, hantar tengah perlu bantuan. Takkan nak binded by that one person lah. Kita cuma ada Allah. Kita tak kenal siapa pun kat sana. So Allah yang hantar dan bantu kita melalui hamba-hambanya. Nah. Taib. So tidak melakukan dapat pahala penuh bagi ni. Nia melakukan 10 kali, 700 kali, bahkan lebih dari hal tersebut. Baik, berkenaan dengan hasanah juga. Ini yang secara jelas disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Ada fawaid daripada hadis, beberapa faedah daripada hadis, di mana dalam perkara ini, kalau kita al-akhdhu bil asbab ni usaha. Kita usaha dan kita terhalangkan kerana perkara yang bukan memang faktor daripada diri kita, faktor luar, external factors yang menghalang kita, yang limit kita daripada kita melakukan satu perkara itu, maka kita dapat
pahala penuh. Namun kalau kita malas, kita niat tapi kita malas nak buat, kita malas nak buat, maka di sini baru yang kita dapat pahala niat. Itu beza dia. Kalau kita berazam macam antum nak datang kelas, tak dapat datang kelas pasal kelas tak ada, maka di situ dapat pahala penuh, full. Tapi kalau kita niat tapi kita tidak melakukan asbabnya, asbab musabab, okay? Kita misalnya kalau nak buat perbandingan, orang yang adab ketika nak tidur, sebelum tidur tu ambil wuduk, kemudian berdoa, kemudian tidur sebelah kanan, kemudian berniat untuk nak bangun qiyam misalnya. Apa yang membezakan antara fulan dengan fulan? Sekiranya fulan yang pertama dia set alarm clock, dia al-akhdhu bil asbab, usaha, namun tak bangun, kot-kot bangun tu dah azan fajar, dah tak sempat lagi nak qiyam, maka dia dapat pahala penuh. Means pahala buat, dengan pahala niat, dengan pahala buat. Itu pahala penuh. Tapi kalau tidak al-akhdhu bil asbab, okey, dia cuma kalau dapat buat best lah, macam gitu je kan, setakat lintasan hati lah, tapi half-hearted, tak alarm clock, tak apa pun kan, tidur pun lambat misalnya, tak tidur awal, maka di situ cuma dapat pahala niat sahaja, tak dapat pahala penuh. Contoh lain, solat duha. Sebagai contoh, solat duha, antum kalau niat nak solat duha tapi terhalangkan atas faktor-faktor yang mungkin luar daripada keinginan anda memang lepas attending a class ke atau apa ke, patutnya nak pergi musalla, nak solat duha, tapi lagi mana anda tengah nak ambil wudu ke, atau dah ambil wudu ke atau apa ke, tiba-tiba anda punya amir panggil ada meeting sekarang, atau tiba-tiba ada tamu datang dari luar, yang mana anda kena entertain tamu tersebut dan menghalang daripada anda solat, maka di situ telah al-akhdhu bil asbab, telah usaha, telah put in forth the effort, maka situ dapat pahala penuh. Tapi kalau dah niat nak solat duha, kawan ajak pergi jalan-jalan, contoh kan, window shopping, nak beli tak mampu, window shopping je, kawan ajak jalan-jalan, so macam malas lah nak solat duha, it's okay, it's okay, it's not wrong. Maka di situ baru dia cuma dapat pahala niat, bukan pahala buat. Dan pahala niat tu pun ikut kepada kadar, Allahu alam bagaimana kadarnya, kerana pahala tu pun boleh 10%, boleh 30%, boleh 50%, boleh 75%, kan? Semua itu ikut kepada kadar betapa azamnya kita dalam nak melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu. So ini adalah pecahan bagi masalah ni, iaitu tentang tidak melakukan. Berkenaan tidak melakukan, kita ada, kalau plus usaha pahala penuh, kalau malas pahala niat je, ada nombor 3. Ada nombor 3 pula. Iyakumullah. Ada nombor 3. Ini pecahan bagi yang kita tidak melakukan. Okay. Ini pecahan bagi yang poin yang dekat atas ni. Pahala. Kat sini anda tulis dulu, pahala lebih. Macam mana boleh pahala lebih? Macam mana kemungkinan dia tidak melakukan tapi dapat pahala lebih?
Dia 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 tak buat benda tu, tapi dia buat yang lebih afdal daripada benda tu. Okay? Dia tak buat amalan tu, bahkan dia buat amalan yang lebih afdal daripada amalan tadi. Contoh seseorang yang berangkat ke Mekah dalam flight. Initially dia kira bulan Zulhijjah. Initially dia niat, dia just nak buat umrah je. Dia just nak buat umrah. Tapi just before miqat, might as well buat haji je lah. Tak apalah, stay dekat Mekah 9, 10, 11, 12, 13, you know. Just stay 6 hari je pun, apa susahnya. Haji tu paling pendek 4 hari, paling panjang 6 hari. Pasal initially dia just nak singgah Mekah, buat umrah, lepas tu, you know, he'll be on his way. Dia tak ada niat nak buat umrah, nak buat haji. Tapi before miqat dia dah, tak apalah, stay kat Mekah je lah 4 hari, 6 hari, why not? So, tinggalkan yang kecil untuk yang lebih besar. Nah, maka apa yang berlaku di sini, dia dapat pahala yang lebih besar, definitely. Nah, okay, definitely dapat pahala yang lebih besar, dan dia tetap dapat niat untuk pahala yang dia tinggalkan. Dapat pahala niat. Nah, dapat pahala niat. Right. So, kalau orang misalnya, dah berazam, dah ambil wuduk, nak solat maghrib, sorang-sorang kat rumah. Kan? Pukul mungkin 6.40 ke, 6.45, dia dah ambil wuduk, dah standby, duduk kat sejadah, istighfar. Sementara tunggu waktu solat. Ada siapa tak yang pernah experience in life tunggu waktu solat tau, like duduk, entah itu istighfar atau baca Quran, tunggu waktu solat. Bukan kata tunggu waktu solat tu, dah azan ke belum dan azan baru nak gerak. Bukan, ini adalah ana cakap tentang prior means dah wudu, dah siap, duduk, baca Quran, istighfar tu is before azan. Tunggu waktu solat. Antum, siapa-siapa yang belum rasa pernah melakukan, try it. Nah, give it a try. Like really tunggu waktu solat, ikhlas punya tunggu waktu solat tau. Bukan sambil layan, you know, handphone ke, sambil apa ke. Just like duduk sambil tunggu azan, istighfar, baca Quran. Okay. So, ada orang, dia 6:40, 6:45 dia dah siap sedia nak solat maghrib. Tiba-tiba, jiran dia, kawan dia ketuk, tak. Bro, jom masjid, jemaah. Jom masjid, jemaah. Dan dia pun, why not? So, dia tinggalkan solat maghrib sendirian untuk solat maghrib secara berjemaah. Maka di situ dia tidak melakukan. Betul? Dia tidak melakukan yang pertama. Tapi dia dapat yang lebih besar. Dan still dapat pahala niat untuk amal yang ditinggalkan. Nah, dan kiaskanlah perkara ini bagi semua perkara yang ada. Jadi untuk yang melakukan ini poin yang berbicara tentang melakukan. Sedangkan poin ini adalah pecahannya di sini. Nah, iaitu tidak melakukan. Betul dapat pahala, tapi pahalanya tu macam mana? Kita ada 3 jenis bagi orang yang meninggalkan kebaikan. Yang pertama, dia kalau hamma means dia dah al-akhdhu bil asbab, dia dah usaha, maka dia dapat pahala penuh. Dia usaha, cumanya kerana external factors tu yang buat dia tak dapat, itu yang dia dapat pahala penuh. Kedua, dia niat, tapi niat setakat dekat mulut je, dia tak ada usaha, maka itu dapat pahala niat je lah, tak dapat pahala penuh, iaitu pahala buat, tak dapat. Yang ketiga, dapat pahala yang lebih besar, iaitu meninggalkan suatu untuk yang lebih afdal, lebih bagus. Nah, berkenaan dengan as-sayyi'ah pula, macam mana as-sayyi'ah? Siapa yang
buat, okey, melakukan satu dosa kali 10, kali 700, kali infinite, ada? Apa? Satu dosa. Okey, satu dosa. Melakukan dosa, satu dosa. Bukan 10 kali, bukan 700 kali, bukan infinite kali. Kecuali dosa jariah. Seram ya dengar. Dosa jariah. Bunyi dia je macam pahala jariah, amal jariah bagus. Dosa jariah. Anak, apa yang hantar sebut ni, pernah ada kes, ada seseorang yang na'udzubillah, dia suka subscribe kepada menonton perkara-perkara yang tak baik. Okay, dia subscribe. Not only dia subscribe tau. Okay lah, dia subscribe the best. Kan? Dia set dia punya email automatic forward kepada kawan-kawan dia. Automatic forward. And subscription tu kira for life. Okay? Setiap kali ada perkara baru yang masuk, terus automated forward. Dia tak payah buat kerja dah. So, satu hari dia meninggal. And kawan-kawan dia masih dapat message tu daripada dia. Email tu daripada dia. Dia dah meninggal. For the subscription and for the forwarded. Member dah kat dalam lah. Tapi kawan-kawan dia masih dapat. Ini yang dosa jariah. Benda happen. Pasal ini kisah daripada kawan-kawan yang sendiri ceritakan yang diorang dapat this daripada kawan diorang yang dah meninggal tapi subscription tu tak pernah terminated before. Allah musta'an. Habis kalau kawan tu forward lagi, kawan ni forward lagi, setiap kawan tu ada berapa grup? Setiap dalam satu grup ada berapa orang? So berapa ratus orang lagi yang dapat faedah daripada sang fulan yang pertama tadi tu. Ini yang dinamakan dosa jariah. Okay. So, kecuali apa tadi kita katakan? Ada possibility, chances are dosa akan berlipat kali ganda. Iaitu ketika mana berada di dalam tanah haram. Kalau antum pergi Mekah, pergi Madinah, berada di dalam tanah haram, maka sebagaimana pahala dilipat kali gandakan, dosa pun dilipat kali gandakan. Kat sini kena careful. Kira macam ada line tau. Ada line. Hantar cross je. Just need to be careful. Okay, within the borders of tanah haram lah. Sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ada 2 rumah dekat Mekah. Satu rumah dekat dalam tanah haram, satu rumah kat luar tanah haram. So bila Ibnu Umar nak beramal, nak beribadah apa semua, masuk dalam rumah yang tanah haram dan beribadah dan beramal kat dalam tanah haram tersebut. Tapi other than that, perkara mubah yang lain, benda yang luar daripada nak beribadah, duduk dekat rumah yang luar tanah haram. To that extent. dia punya berhati-hati. Dia punya berhati-hati. Yang tak terkait dengan tempat, tapi terkait dengan waktu. Ada tak? Ada juga. Iaitu apa? Bulan-bulan haram. Ashhurul Hurum, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan juga ada tentunya Ramadan. Ada istilah ni intihak hurmati Ramadan, iaitu mencemari kehormatan bulan Ramadan. Itu a big issue. Ulama bahas panjang lebar tentang intihak hurmati syahri Ramadan, iaitu mencemari kemuliaan bulan Ramadan. Maksudnya macam yang antum kenal lah. At least bulan Ramadan respect lah. Kalau tak puasa pun takkan tengah-tengah hari makan depan orang macam itu. Tak boleh lah. Bulan Ramadan, out of respect for bulan Ramadan, kalau orang yang sedang memang berhalangan tak dapat puasa kerana menstruational cycle atau kerana sakit misalnya, atau musafir misalnya pun, maka janganlah tetap makan depan orang kan. Tak, sembunyi-sembunyi. Pasal apa? Out of respect for bulan Ramadan. Kehormatan waktu. Maka
Di situ yang ada possibility, chances are dapat dilipat kali gandakan, tapi wallahu a'lam bagaimana. Nah, tapi Nabi SAW warn us of this matter. Iaitu kalau dalam tanah haram, lebih berhati-hati dengan ucapan kita, dengan pandangan mata kita, dengan pergerakan kita. Apa-apa perkara perlu lebih siaga. Nah, okey. Bagaimana dengan kalau tidak melakukan? Dekat sini dia dapat apa? Dia dapat pahala. Pahala kerana meninggalkan. Pahala kerana meninggalkan. Bila mana seorang itu bertekad untuk melakukan suatu perkara yang tidak baik, kemungkaran, kemudian dia meninggalkan perkara itu lillahi ta'ala, maka dia dapat pahala kerana meninggalkan perkara itu. Nah, sekarang ada soalan. Ada pecahan lagi tak? Ada lagi. Macam mana kalau dia telah usaha? Dia telah berusaha. Tidak melakukan ini kerana Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla. Tidak melakukan kerana Allah, dia tinggalkan, maka dia mendapatkan pahala bahkan. Sekarang ni orang yang dah usaha untuk melakukan dosa. Macam mana sekarang? Orang yang macam ni kita cakap, dia dah usaha untuk melakukan suatu dosa, suatu kemungkaran, dia dah betul-betul berazam, dan tidaklah yang menghalangi dia kecuali external factor. Maksudnya kalau bukan kerana faktor tersebut, he would have committed it. Dia internal factor lain tau dengan external factor. Ini internal factor, tidak melakukan kerana Allah, kerana dia sendiri yang nak tinggalkan, dan dia dapat pahala. Tapi sekarang dia usaha melakukan, ada usaha, dan tidaklah yang menghalang kecuali kerana external factor, otherwise would have committed it. Apa? Pahala ke dosa? Dosa. Walaupun dia tak buat. Walaupun dia tak buat. Atau dia tak dapat buat. Walau tidak dapat buat. Melakukan. Nah. So usaha melakukan walau tidak dapat melakukan. Dapat dosa. Nah. Just to clarify, yang usaha melakukan walaupun tidak dapat melakukan, dia kena tinggalkan kerana Allah atau tak, ni dia buat. Means dia tak buat tau. Walau tidak dapat melakukan, means dia tak buat. Tapi dia tak dapat buat tu kerana external factor, bukan pasal lillahi ta'ala, dosa. So for example, dia tengah naik soal hukum, dia baru nak like sekali nak buat members, tu dia simpan. Macam Pasal apa? Kenapa members dia? pasal dia nampak members. Members kenapa? Pasal Members dia tak tahu yang dia risau hukum. oh, dia sembunyi-sembunyi selama ni. Mak bapak tak nampak apa semua. So dia nampak, tu dia simpan sembunyi. Dia macam, habis after that dia dah jalan. Nanti kalau dia tak ada orang, baru dia like, baru dia risau hukum. Kalau dia tak like pun tetap dosa. So dia, Nah. macam itu pasal dia dua kali ganda bisa. Dosa niat, dosa buat. Kerana ini perkara ni nanti semua ni insya-Allah biiznillah taala sama-sama kita kupas bersama tengah mana kita baca dalil biiznillah taala. Boleh? Insya-Allah. Okay, as we go on kita kaitkan dengan apa yang sama-sama kita kongsikan. Kita dah sampai kepada
dalil iaitu hadis yang kedua. Jadi innamal a'malu binniyat kita dah explain kemarin pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang dalil selanjutnya, faqala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah tidak melihat kepada apa? La yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok rupa paras kamu dan juga tidak lihat harta kamu. Tapi yang Allah tengok apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Jadi suar dengan amwal ni dia tak main peranan dalam menentukan quality of pahala yang kita buat. Suar ni bentuk rupa dari kalimat surah. Naam, surah. Suar jamak. Jam'u surah. Amwal jamak mal. Qulub jamak qalb, a'mal jamak amal. Maka Allah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu dalam kamu melakukan suatu amalan. Bagaikan orang yang keluar berjihad, misalnya, ada seorang yang berpakaian yang begitu lusuh, berjalan kaki, berselipar dengan senjata yang sederhana berbanding dengan seseorang pengendara kuda yang dengan bajunya yang sangat mewah. Nah, itu yang dilihat Allah adalah keikhlasan dalam hati bila mana melakukan jihad tadi. Kerana even perkara jihad, perkara orang yang istilahnya syahid, boleh jadi dia tak syahid sebenarnya. Kalau dia berperang kerana untuk dikatakan sebagai seorang pemberani, courageous, seorang pejuang, seorang wira. Nah, liyuqal syuja'. Dia perang ni, kan kita semua tahu hadis tu tentang 3 orang yang mereka di antara yang pertama akan diseret masuk dalam neraka. Iaitu seorang ahli ilmu, seorang dermawan dan seorang mujahid. Seorang ahli ilmu dibawa ke hadapan. Kenapa kamu menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu? Oh, laka. Untuk engkau ya Allah. Tapi Allah kata, kadzabta. Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu lituqal alim, supaya engkau dipanggil seorang alim, seorang kiai, haji, profesor, doktor, syekh, habib, ulama, apa semua, Dia nak titles. Wa faqad yuqal, dan memang telah pun disebut oleh orang. Fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Maka dia diseret wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, orang yang banyak bersedekah dibawa ke hadapan. Kenapa engkau berinfak? Oh, untuk lillahi ta'ala, kerana engkau ya Allah. Dikatakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau berinfak lituqal jawad, supaya engkau dipanggil seorang generous, seorang dermawan. Faqad yuqal, dan telah pun dikatakan fulan tu generous, fulan tu dermawan. Maka diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, seorang mujahid yang syahid fisabilillah. Kemudian dihadapkan, kemudian ditanya, kenapa engkau berperang? Kemudian dikatakan bahawasanya li'la kalimatillah, untuk mengangkat kalimatmu ya Allah. Kemudian dijawab, kadzabta, engkau dusta, sungguhnya engkau berperang kerana supaya lituqal syuja', engkau adalah seorang yang pemberani, seorang yang pejuang, pewira, nak title. Maka kemudian diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka juga. Maka Allah tidak melihat kepada suar, tidak melihat kepada rupa bentuk. Allah tidak melihat kepada amwal, iaitu kepada harta-harta.
Antum pernah dengar hadis tentang riwayat Nabi SAW berkenaan bagaimana 1 dirham telah mengalahkan 1000 dirham. Jadi ada orang, dia ada 1 dirham, dia bersedekah dengan 1 dirham tersebut. Kemudian ada orang lain, dia ada 1000 dirham. Tapi Nabi cakap, yang 1 dirham ni lagi besar pahalanya berbanding yang 1000 dirham. Perbezaannya 999 padahal. Tapi yang 1 dirham lebih afdal. Kenapa? Kerana yang 1 dirham tu, itulah sahaja harta yang dia ada. Dia tak ada harta lain. Jadi walaupun dia sedekah 1 dirham, tapi umpamanya adalah bagaikan dia telah menginfakkan seluruh harta dia. So untuk dia, as a person, 1 dirham tu banyak. Pasal itulah seluruh hartanya. Sedangkan orang yang 1000 dirham, dia ada banyak dirham-dirham yang lain. So Ana bagi contoh Ana bagi contoh lain. Seseorang yang kasih $1000 dengan $10,000. Okey. Maka boleh jadi orang yang bagi $1000 tu lebih banyak pahala daripada yang $10,000. Kenapa? Yang $1000 tu, chances lah misalnya itulah saja harta yang dia ada. Atau dia ada 2,000 je. Dia give out 1,000. Dia tinggal 1,000. Berarti dia keluarkan berapa persen? Setengah harta dia. 50%. 50% of apa yang dia ada. Berbanding dengan seorang yang 10,000, dia bagi betul. Tapi dia sebenarnya ada 100,000. So 10,000 baru berapa persen? Baru 10% of harta yang dia ada. Kalau dia nak equal dengan tu, dia kena bagi 50,000. Pasal untuk dia, dia punya level of challenge is 10,000 baru 10%. The challenge is 50,000 is half of 10,000 yang dia ada. Baru fair. Kalau orang ada 2,000 je, dia bagi 1,000, dia dah bagi half, 50%. So 1,000 tadi boleh jadi lebih banyak daripada 10,000 bagi orang yang memiliki 100,000. Faham InsyaAllah dari segi ratio, dari segi percentage. Jadi jangan pernah menilai kadar yang sedikit yang ada tu dan kita sepertinya menistakannya. Tak. Infak bersedekah ni bukan tunggu kaya baru nak bersedekah. Tak. Boleh jadi infaknya orang miskin lebih banyak daripada infaknya orang kaya, pahalanya. Nampak? Pahala orang miskin yang infak lagi besar daripada orang yang kaya. Kalau dia ni dia bagi 50% atau dia bagi 75%, kan? Sedangkan ni baru betul dia bagi 1,000 tapi dia ada 1 million. Apalah 1,000 kalau 1 million? It's nothing, macam bagi 10 sen. Macam bagi 10 sen. Pasal kita tengok percentage dia, kita tengok dia punya ratio, bukan kepada digit dia. Sebab tu jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Kalaupun kita masa tu kita memang mampu nak bagi $1 je, kan? Masa tu mampu nak bagi 50 sen je, tak ada masalah. Nah, dan bila mana kita ada kemampuan lebihnya, kita up lagi, kan? Kalau memang ada kemampuan lebih, bagilah pula yang merah, bagi yang biru, kan? Bagi yang orange, bagi yang brown. Nah, kasih yang lebih bila mana kemampuan. Dan kalau bandingkan dengan apa yang kita ada, cuba antum tengok sendiri berapa persen dengannya yang kita keluarkan tu. Banyak tak banyak? Nah. Okey. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Baik. Maksud daripada kalimat melihat pada hati adalah melihat pada niat, kerana niatlah yang menjadi motivasi untuk beramal dan pendorong yang baik kepadanya. Antara sabda baginda sallallahu alaihi wasallam adalah man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang bertekad mengerjakan satu kebaikan namun dia tidak jadi melaksanakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana kelanjutan hadisnya ialah panjang lebar Nabi sebut tentang 4 tadi. Lanjutan hadis ni, man hamma bihasanah walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Dekat version antum, is it the full one? Yang pendek juga. Dekat version anan sini yang pendek. Tapi lanjutan hadisnya, wa man hamma bihasanatin wa ya'malha. Dan siapa yang
Ini lanjutan hadisnya. Siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan dan dia melakukannya, maka dia mendapat pahala ajr ashru amthaliha atau ila sab'i mi'ah. Itu lanjutan hadis. Kalau dia buat, dia dapat 10 sampai ke 700 atau lebih. Kemudian lanjutan hadis itu juga yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan man hamma bi sayyi'atin walam ya'malha. Siapa yang bertekad untuk melakukan suatu ketidakbaikan, kemudian dia tidak melakukannya, falahu hasanatun kamilah. Dia dapat pahala bagi yang dia tinggalkan. Dan barang siapa yang bertekad untuk melakukan suatu ketidakbaikan, kemudian dia melakukannya, kata Nabi SAW, maka falahu sayyi'ah wahidah. Dia dapat satu dosa. Nah, satu dosa. Yang bawah ni, yang apa yang nak explain tentang usaha, tentang malas, tentang tinggalkan, kemudian melakukan whether or not dan ambil asbab ke tidak, ini adalah syarah daripada hadis tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga masyayikh yang ulama-ulama yang lain juga. Nanti kita akan masuk hadis lagi satu, kemudian kita kaitkan lagi sekali. Baik. Oleh kerana itu, hanya dengan tekad yang baik menjadi satu amalan yang baik serta mendapat pahala dan balasan. Itulah keutamaan niat yang baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu arba'ah. Rajulun ataahu Allahu ilman wa malan, fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi, fayaqulu rajulun law atani Allah ta'ala mithla ma ataahu Allah la'amiltu kama 'amila, fahuma fil ajri sawa'. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبط في ماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء." Manusia itu ada 4 jenis, iaitu orang yang diberi Allah ilmu dan harta. Kemudian dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya itu. Lalu ada seorang yang berkata, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan. Maka kedua orang tersebut sama-sama mendapatkan pahala. Jadi ada orang yang dia dapat harta dan dia dapat ilmu. Dua-dua. Dia dapat harta, dia dapat ilmu. Dan dia amanah terhadap harta dia dengan ilmu yang dia ada. Jadi harta yang dia ada, apa dia buat? Dia buat rumah anak yatim, dia bina masjid, kan? Dia bantu buat perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang bagus. Maka fulan yang tak ada harta, tak ada ilmu, melihat at least dia ada ilmu lah. Sebab tu dia cakap apa tahu? Kalau aku ada macam yang dek ni ada, harta dan ilmu, aku akan buat macam mana apa yang dia buat. Maka dia dapat pahala yang sama. nak niat pun nak kena ada ilmu kan. Kalau tak tahu dan tak niat pun. Tak sempat nak niat pun. Tak sempat nak niat. Sebab tu ada tabi'in, ya ikhwah, ini something to share. Ada tabi'in mengatakan dalam doanya, ya Allah, aku berniat, minta kepadamu ya Allah untuk mampu melakukan segala amal ibadah dan kebaikan yang engkau letakkan bagi hamba-hambamu dari A sampai Z. Walaupun aku tidak dapat mengamalkannya misalnya. Apa doanya? Ya Allah, aku minta dan aku berniat untuk dapat mengamalkan semua amal ibadah yang engkau telah letakkan bagi hamba-hambamu daripada A sampai Z. Dari segala bentuk amal, segala bentuk ibadah. Maksudnya, bila diterimanya doa ni, kita dapat pahala, dapat mengamalkan semua possible amalan baik yang ada, walaupun kita tak dapat melakukannya. At least dah dapat pahala ni, pahala niat. But then when was the last time kita pernah niat untuk dah dapat melakukan kebaikan? Dan juga at the same time, ya Allah, aku minta untuk dapat mengingkari segala kemungkaran yang telah engkau letakkan atas manusia. Walaupun aku tak sempat nak mengingkari misalnya, tapi dapat pahala mengingkari kemungkaran. Dan dapat pahala menjauhkan diri daripada kemungkaran.
Baik yang aku tahu ataupun yang aku tak tahu. Baik yang ada kat depan aku atau tak ada kat depan aku. Dia tak pernah dekat pun dengan benda tu. Tapi dia minta secara umum, doa umum. Iaitu minta segala kebaikan, niat untuk segala kebaikan dan niat untuk jauh daripada segala keburukan. Nah, so ada tabi'in buat macam ni. Kita boleh follow lah. Benda baik kita follow. Nah. Yang kedua, dan seorang yang diberi Allah. Jadi ini ada orang pertama dan orang kedua tadi Orang memang diberi harta dan ilmu. Dan yang kedua, orang yang diberi, I would say dia diberi ilmu lah. Tapi dia tidak diberi harta. Nah, pasal dia tahu untuk nak macam yang orang pertama. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak tahu pun untuk patutnya nak kena nak macam orang yang pertama tadi. Dapat Nah. Kemudian orang yang ketiga dan yang keempat, dan seseorang yang diberi Allah harta dan dia tidak diberikan ilmu, sehingga orang itu mensia-siakan hartanya. Kemudian seorang berkata, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka kedua orang tersebut sama-sama dalam mendapatkan dosa. So ada orang yang dia dapat harta, tapi dia tak ada ilmu untuk nak bersifat amanah terhadap harta tersebut. Akhirnya dia buat apa? Dia bina kasino. Kan? Dia buat kasino ke, dia buat disco ke, dengan harta yang dia ada. Dan dia maju, kaya raya, ada rumah besar dengan kereta, dengan apa? Pasal dia punya pub ke, dia punya apa ke benda semua. Bayangkan kalau ada orang, kalaulah aku ada macam dia itu, aku pun nak macam gitu juga. Dapat dosa. Bukan dapat kekayaan tu. Dia cuma nak, kalaulah aku ada kaya macam tu, pasal angkara binakannya tempat-tempat maksiat ni semua. Kan, walaupun aku tak ada, kalaulah aku dapat macam tu, maka alangkah indahnya. Nah, maka dia dapat fahum fil wizri sawa, kata Nabi SAW. Iaitu dia dalam dosanya sama seperti orang yang tadi. Hadis ni menunjukkan peri pentingnya apa? Peri pentingnya ilmu. Kalau tak belajar, tak tahu. Sama-sama kita saling sharing, insya-Allah. Oleh kerana itu, orang yang mempunyai niat yang baik diberi pahala sama dengan pahala satu amalan yang baik. Sedangkan orang yang mempunyai niat yang buruk mendapatkan dosa sama seperti orang yang melakukan keburukan. Ini semua kembali kepada niatnya masing-masing. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mawti'an yaghidhul kuffar wala anfaqna nafaqa wala asabatna makhmasa illa syarakuna fi dhalika wa hum bil madinah." Faqila lah, "Kaifa dhalika ya Rasulullah?" Faqal, "Hasbuhumul 'udhr fasyaraku bihusnin niyyah." Sesungguhnya di Madinah, so ni dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni, Tabuk ni terletak dekat bahagian utara of Jazirah Arab, of KSA, Kingdom of Saudi Arabia. So nak kena naik atas, right? Nak pergi Tabuk, I think nak dekat 1000 kilo juga ke atas. Dia dah border dengan Syria. Nah, dia dah border dengan Syria. Bahkan dekat Tabuk ni, kalau siapa pergi sana, dia ada snow. Kalau musim sejuk. Dekat Saudi ada snow, dekat Tabuk. Baik. Sungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak mengharungi lembah. Pasal mereka ni dalam keadaan susah payah, dengan peralatan perang, dengan bekalan yang sedikit, nak kena mengharungi lembah. Tidak memijak tanah yang membuat orang-orang kufur marah. Maksudnya tidak masuk ke daerah mereka. Tidak berinfak dengan apa pun. Dan tidak ditimpa kelaparan pun. Pasal orang-orang yang berangkat ni semua ke Bulak. Nah, lapar. Persiapan untuk peperangan Tabuk tu persiapan yang kira paling perit dalam sejarah hidup Nabi SAW. Itu yang cerita tentang Abu Bakar datang dengan semua harta, Umar datang dengan setengah harta.
Uthman memberi dengan begitu banyak. Dia tak stop, dia bagi. Ini dalam peperangan Tabuk. Jadi Nabi sebut ada beberapa individu, beberapa golongan yang mereka itu di Madinah, mereka tidak mengharungi lembah, mereka tidak memijak tanah yang membuat orang kufur marah, mereka tidak mengharungi kepayahan, dan mereka bahkan tidak merasakan kelaparan sama sekali. Namun mereka menyertai kita meskipun mereka berada di Madinah. Mereka sedang menyertai kita dalam peperangan ni. Nah, ada yang bertanya kepada baginda, mengapa begitu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka tidak boleh bersama-sama berjihad kerana uzur. Iaitu boleh jadi kerana mereka sakit atau mereka tidak ada tunggangan. Kerana tunggangan tu, satu tunggangan tu kadang kena share 3 orang. Kira naik, lepas tu ada yang jalan, nanti tukar lagi. So tunggangan tak ada, tak cukup untuk dapat nak keluar, pergi berangkat. Kemudian mereka menyertai kita dengan niat yang baik. Maksudnya mereka dapat niat baik walaupun mereka tak ikut serta. Nah, jadi niat baiklah yang menjadikan orang yang tidak ikut berperang itu memperoleh pahala seperti pahala orang yang ikut berperang, dan menjadikan orang yang bukan mujahid meraih pahala seperti pahala seorang mujahid. Masya Allah. Dia punya besar pahala jihad ni sampaikan jelaskan oleh Nabi SAW. Orang-orang mujahid fisabilillah, mereka yang meninggal jihad, kemudian mereka dapat melihat sendiri apa yang menjadi balasan bagi orang yang mujahid. Nak tahu apa angan-angan mereka? Sahih. Antum tahu, orang yang dah mati syahid, meninggal syahid, kemudian mereka dah dapat di sisi Allah apa yang mereka dapat, dia punya angan-angan apa tahu? Ya Allah, kembalikan aku dekat dunia, aku nak jihad lagi, nak mati lagi. Itu dia punya angan-angan. Itu dia punya permintaan. Punya besar. When they witness it themselves. Ya Allah, aku minta nak mati lagi, nak turun dunia, mati lagi, and then dapat lagi, turun dunia, jihad lagi, mati lagi, dapat lagi. Macam itu terus. Tapi Allah berkata kepada mereka, aku telah tentukan segala perkara. Kalau orang dah mati, tak hidup balik. Nah, kemudian mereka kata apa? Ya Allah, kalau begitu, tolong kabarkan pada saudara-saudara kita yang masih belum tahu, tolong sampaikan kepada mereka tentang perkara ini, ya Allah. Itu yang keluar surah Ali Imran 169 170. Wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Istabshiruna alladhina lam yalhaqu min khalfihim farihina bima atahumullahu min fadlih. Naam. Antum tengok, Akh Shubli tengah buka Ali Imran 169 170. Iaitu, janganlah kamu menyangka bahawasanya orang yang meninggal fi sabilillah itu amwata, mereka telah mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Tuhan. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bergembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Jumpa tak? 169. 170. Aywa. ايش الآية؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Abu Zaid, bacakan terjemahan. Kuat-kuat sikit. English tau. Boleh? And never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead. Rather, they are alive with their Lord, receiving provision, rejoicing in what Allah has bestowed upon them of His bounty, and they receive good tidings about those to be martyred after them who have not yet joined them, that there will be no fear concerning them, nor will they grieve. Nah. So mereka tak dapat nak balik untuk nak repeat. Mereka minta Allah, ya Allah tolong sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Itu yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, Allah berikan kabar gembira tentang perkara ini. Pesanan dari mereka yang dah pergi dahulu. Nah, Allahumma barik. Nah, Allah ni begitu pemurah, begitu penyayang. Jihad or no jihad, Allah lebih sayang kepada kita hamba-hamba lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Lebih dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Antum pernah nampak sayangnya ibu kepada anak? Anak. Ini kalau mereka-mereka yang share tentang kehidupan mereka kadang mereka buat perkara-perkara yang tak baik pun, tapi mak still sayang. Kalau sampai na'udzubillah kena masuk dalam pun, siapa yang datang? Mak yang datang. Kan? Macam mana pun mak sayang. Tapi sayangnya seorang ibu kepada anaknya masih kalah dengan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Hasan al-Basri rahimahullah pernah suatu ketika beliau sedang berjalan, kemudian tercegat. Nampak seorang ibu yang marah anak dia. Kemudian anak tu, ini ibu ni buatlah, maybe a bit drastic lah untuk mereka yang advocate gentle parenting mungkin. Ibu tu letak anak tu kat luar rumah, lepas tu ibu dia tutup pintu. Habis anak tu kat luar, ibu tolonglah tak buat lagi apa gitu kena. Meringit-ringit. Minta maaf, ibu dia tak layan. Ibu dia kira macam nak teach a lesson lah, yang macam benda ni benda besar, benda tak boleh buat. She wants to send across a message. Benda tak boleh. Benda besar lah, bukan benda kecil. So meringit-ringit, ibu dia tak buka pintu. Sampai apa? Sampai budak tu tertidur kat depan pintu. Jadi Hasan al-Basri duduk, tercegat, perhatikan apa yang nak berlaku lepas ni kan. Antum rasa apa yang berlaku lepas tu? Mak dia buka pintu, tengok anak dia tu, mak dia menangis. Kan? Menangis, hiba, terisak-risak, and dokong anak dia masuk dalam. Kira message send across lah, message delivered. Okay? Tapi mak dia menangis. Kira mak dia pun belakang pintu tu pun kira macam macam mak dia sendiri pun sad. Kan? Kemudian Hasan al-Basri melihat pemandangan tadi, menangis beliau rahimahullah. Murid-murid beliau bertanya, "Ya Hasan al-Basri, kenapa engkau menangis? Bukankah ini perkara biasa? Budak nakal misalnya, naughty, mak dia mungkin cubit ke kan, sebat ke atau apa ke, letak kat luar, nangis, kemudian mak dia dokong, benda biasa apa?" Hasan al-Basri dia faham lebih dalam daripada itu. Beliau mengatakan, kalaulah seorang anak yang meringit-ringit minta dari ibunya, walaupun dia buat jahat, dia buat salah, kemudian ibunya merasa hiba dan kasih dan sayang pada dia, kemudian dokong dia buat masuk, maka bagaimana pula, apatah lagi katanya dengan hamba-hamba Allah yang meringit-ringit minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pastinya Allah akan memberi. Lagi Allah tak bagi, lagi dia meringit, ya Allah, lagi meringit. Macam baby, macam budak.
Pernah tak kita merengek dekat Allah? Itu dia. Kadang kita ego, kita nak, tapi kita tak humble ourselves to the level of bagaikan merengeknya seorang budak kepada mak dia. Pernah tak kita merengek kepada Allah? I'm using that word literally. Pernah tak kita merengek kepada Allah Azza wa Jal? Ke kita just minta and then macam tak apa, dapat, tak dapat, tak apa. Ke kita like merengek. Tahu budak merengek kan? Boleh irritating juga kan? Nah, boleh tak? Boleh tak? Nak, boleh tak? Boleh tak? Nak, boleh tak? Selagi kita tak bagi jawapan, selagi itu dia minta, merengek-rengek. Boleh tak? Boleh tak? Nak tak? Pernah tak? So soalannya, pernah tak kita merengek kepada Allah Azza wa Jalla? Masing-masing jawab, masing-masing. Nah, that's the question. Kita minta bagaikan orang yang kira merasa tak perlu. Kita minta bagaikan orang yang merasa kita tak ada keperluan. Kita rasa kita cukup, kita macam dapat, tak dapat, tak apa. You know? Just, macam maksudnya just campak je. Kan? Macam orang apply kerja kan kadang. Dia beza antara dia betul-betul nak kerja tu dengan dia just campak-campak je. Dapat, tak dapat, tak apa. Kalau dia nak betul-betul mesti dia dah study, dia dah research, dia dah apa semua. Dia cari segala apa loopholes, dia cari network apa semua. Usaha betul-betul. Maka bila was the last time kita pernah merengek kepada Allah Azza wa Jal dengan isak tangis? Bagaikan seorang budak menangisi dan merengek minta belas kasihan dari ibunya. Nah, so masing-masing kita jawab. Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول فقال لأنه أراد قتل صاحبه." Apabila ada dua orang Muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya pasal nak fight, masing-masing bawa pedang, masing-masing nak fight with each other, dua-dua Muslim, cuma pasal baju lain je. Nah, maka yang membunuh dan yang dibunuh keduanya berada dalam neraka. Nah, sahabat bertanya, lalu ada yang bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, pembunuhnya jelas kalau dia masuk neraka pasal dia bunuh. Apa halnya dengan yang dibunuh pun masuk neraka juga?" Kata Nabi. Nabi bersabda, "Karena dia juga ingin membunuh rakannya. Tapi just because kawan dia lebih cepat dari dia, lebih power daripada dia, lebih mahir daripada dia, then kawan dia yang dapat tebas leher dia dulu sebelum dia sempat." Ini yang anak cakap pasal apa? Usaha untuk melakukan, okey, pasal dia ambil pedang. Yes. Cuma external factor yang sebabkan dia tak dapat nak buat. Pasal dia kalah. Kalau tak, he would have killed first. Maka dia dapat, ini yang Nabi cakap, kilahuma finnar. Kedua-duanya di dalam neraka. So apa anak share ni semua like snippets from here and there. A bit. Okay? A bit from here and there. Kita satukan jadi pecahan yang ada ni. Nah, sebab tu beza antara usaha dengan dia kira tinggalkan lillah. Nah, tinggalkan lillah. Tapi kalau kerana external factor, pasal external factor lah dia tak dapat buat, dia still dapat dosa. Sebab tu nak kena internal factor. The push must be internal yang buat kita dapat pahala instead of dosa. Nah. Tapi kalau dia buat setengah jalan and then bila tengah-setengah jalan dah buat tu, dia tu macam dia leave it for the sake of Allah. Doa. For internal factor lah. Pahala. Dia dah buat halfway. Then dia taubat. Nah, istighfar, taubat untuk apa yang dia dah terlanjur buat. Kerana siapa pun Allah tidak akan pernah tutup pintunya kepada orang-orang yang kalau 70 tahun tak pernah salat pun, kan? 70 tahun tak pernah puasa,
70 tahun tak pernah zakat, 70 tahun tak pernah masuk masjid pun. Nah, kalaulah ketika umur dia 70 tahun dan 1 hari, hari yang pertama dari ketika dia umur 71 tahun, baru dia nak taubat, dia nak istighfar, dia nak solat, baru nak ini, dan hari tu juga dia meninggal, Allah terima taubat dia. Allah hapuskan semua yang sebelum-sebelumnya. Nah, Allah terima taubat. Allah Maha penerima taubat. Walaupun dia baru beramal 1 hari, 70 tahun tak pernah. Nah, tapi dia dah ada niat. Apa? Bila dia taubat tu, ya Allah, aku akan mula jadi baik. Betul tak? Mula jadi baik. Aku akan menuntut ilmu. Aku akan amalkan ilmu. Maka, dia akan dapat pahala bagi apa yang dia tak sempat nak terbuat pun. Dia dah azam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah kisah tentang Umar bin Khattab terlalu banyak. Salah satu yang penting ialah setengah hidupnya di jahiliah, setengah hidupnya di Islam. Umar ketika mana di zaman jahiliah, beliau ikut serta menyiksa kaum muslimin. Bani Adi, kaum dia tribe, sebat. Dia sebat, dia penjara orang, dia apa, masa zaman Abu Jahal, Abu Lahab tengah seksa-seksa orang, Umar pun ikut seksa untuk dia punya tribe, Bani Adi. Siapa yang masuk Islam, kena sebat, kena ikat, kena macam-macam. Dan dia punya minum khamar, dia punya level of minum khamar, dia cakap adalah asas kehidupan. Iaitu dia minum khamar tu macam dia minum air putih. Dia punya minum khamar tu is minum air putih bagi dia. Kira kalau makan pun dengan khamar. Kalau pagi, petang, siang, malam pun dengan khamar. Gosok gigi gagal lah. Gosok gigi gagal dengan khamar. Ada ini alkohol. Dia punya apa? Listerine Nah. Tapi ketika kita nampak ketika masuk Islam, bagaimanakah perihalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Aslama fahasuna islamu. Dia masuk Islam dan bahkan Islamnya sangat bagus sekali. Half hidup dia dekat jahiliah, half hidup dia dekat Islam. Nah, ini contoh yang kita nak ambil. Apakah kemudian kita kata Allah berarti tak terima dia punya hijrah radhiyallahu anhu? Tak. Allah buka pintu, Allah terima. Nah, Allah pastinya menerima hijrahnya. Nah, dan juga siapa sahaja. Ada sahabat, kalangan sahabat yang baru masuk Islam, kemudian ikut perang, kemudian meninggal dalam perang tu. Dicatatkan, Ana tak dapat nama sahabat tu sekarang, tapi sahabat itu adalah sahabat yang tak pernah sujud sekali pun kepada Allah. Dia tak pernah solat lagi seumur hidup. Dia baru masuk Islam, pergi perang, meninggal, tak pernah sujud sekali pun kepada Allah. Padahal kita punya kira level of humility, level of humbleness yang paling kemuncak ialah ketika solat, kita letakkan dahi kita dekat tanah. Bentuk menghambakan diri, menghina diri kita, merasa diri kita kecil di depan Allah. Itu paling tingginya ke puncak kehambaan seseorang kepada Allah. Iaitu ketika dia sujud. Sahabat ni tak pernah sujud walau sekali pun. Nah. Baik. Fa ikhwani wa akhwati azani Allah iyyakum jami'an. Oleh kerana itu, niat dan maksud jahat daripada orang yang terbunuh menjadikan tempatnya sama dengan pembunuh, sudah pasti masuk neraka. Kalau bukan kerana niatnya yang jahat, tentulah dia termasuk ahli syurga. Baginda Nabi SAW. Nah, okey, ini kita simpan untuk pertemuan yang akan datang biiznillah taala. So as a recap, insya-Allah, al-hasanah wa sayyi'ah. Man hamma bi hasanah wa man hamma bi sayyi'ah. Untuk yang kebaikan, Saya malas pun. Naam. Malas tu. Kalau dia dari intent nak solat, jadi malas. Macam mana Ustaz? Pasal tu intention tu baik. Solat apa? Solat fardu lah. Alamak, solat fardu. Solat tu solat apa? Tak, kalau solat sunnah tak apa. Solat fardu lepas tu tak buat.
Tapi niat ada. Niat dia ada. Aku nak pergi solat lah. Nak solat zuhur lah. First time aku nak solat zuhur ni. Sebab tu kalau kita perkara niat ni, kalau kita dah berazam nak melakukan suatu kebaikan, kita buat terus cepat-cepat. Jangan leave any room untuk syaitan kacau kita. Buat cepat-cepat. Nah. Okey, jangan kalau tak nanti along the way berubah. Kalau misalnya niat nak pergi jemaah kan, terus jangan fikir banyak, siap keluar pergi jemaah. Kalau niat nak bina masjid, terus allocate the funds untuk bina masjid. Pasal na'udzubillah kalau dia kumpul-kumpul harta dari orang untuk bina masjid, tapi along the way nak bina masjid tapi untuk dia punya apa? Kebaikan diri dia sendiri juga. Means dia nak reap some benefit from the money. Dia nak kira aku pun penat turun naik, you know. 10% lah kan. At least 10% ke apa kan. Dia nak kat situ. Sebab tu kalau kita tengah niat nak buat baik, terus buat cepat-cepat, jangan tangguh. Kalau tak nanti syaitan akan kacau. Orang yang biasa buat baik je dapat ujian, apa lagi yang baru nak jinak-jinak. Lagilah susah nak lawan. Dia punya syaitan, dia dah autopilot. Dia dah autopilot. Back to the question just now. Kalau orang tu nak solat zuhur lah, dia tak terlalu buat kan. Tapi dia dah nak pergi dah niat nak pergi solat zuhur, mesti dia mati lah. So dia akan dapat pahala dia macam sahabat tu lah. Nah, jadi orang yang macam ni adalah seperti kisahnya seorang yang telah bunuh 99 orang. Biasa dengar hadis ni? Jadi bagi yang belum pernah dengar, ada Nabi sebutkan tentang seseorang yang dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia jumpa seorang alim, okey? Bukan alim lah, seorang abid lah. I won't say orang alim. Abid, orang ahli ibadah. Sekali orang alim, jawapan dia mesti lain. Dia jumpa orang abid, dia jumpa orang ahli ibadah, dia tanya, adakah pintu taubat untuk aku? Aku dah bunuh 99 orang. Dia cakap, engkau dah bunuh 99 orang. Mana Allah nak terima taubat kan? Lah, dia cukupkan genapkan 100. Dia bunuh sekali orang yang jawab ni. Kan, might as well. Nah, kemudian dia bertanya dengan alim. Kemudian alim tersebut memberi guidance. Kalau betul engkau nak taubat, engkau nak istighfar, engkau kena hijrah. Kau kena tinggalkan lingkungan ni. Tinggalkan orang-orang ni. Engkau hijrah, pergi ke tempat yang mana di situ engkau tinggalkan segala past kau. Nah, maka orang tersebut pun berangkat. Dalam perjalanan dia nak hijrah, pergi ke tempat yang dituju, dia meninggal along the way. Along the way dia meninggal. Maka kat sini Jibril alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengukur distance between tempat dia meninggal dengan dia punya tempat asal dengan tempat yang nak dituju, mana lagi dekat. Didapati bahawasanya dia meninggal dekat tempat yang lebih dekat kepada tempat yang nak dituju, tempat yang nak dihijrah. Maka diterimalah taubatnya. Sebab tu kalau nak taubat, cepat. Selagi sempat. Kalau tak sempat, terlambat, tak dapat. Nanti kena rimbat. Okay? Nah. Macam mana, macam kita selalu dengar orang selalu come with this concept of bila diorang nak hijrah kan. So diorang macam cakap, okey lah, kita tinggalkan pelan-pelan. Kira mak dia seperti contoh lah, let's say dia masih minum arak kan. Dia tinggalkan tak mau arak, rokok banyak sangat. Contoh arak bila dia hari-hari minum satu carton, terus cakap aku nak hijrah, so aku buat baik solat semua, tapi aku kurangkan satu hari satu botol. Sekali dia mati sebelum dia habis. Tapi dalam minum tu dia menikmati lah. Dia bukan kira stop minum. Menikmati. Macam mana? Pasal banyak orang come with the concept that tinggalkan pelan-pelan. Okay, so with that, jazakallah khair wa barakallahu fiqh for the question. Itu adalah subject to consultation dengan doktor.
Kalau memang dia tinggalkan secara mendadak akan menyebabkan madarat kepada dia. Apa dia panggil? Withdrawal ke apa semua yang boleh menghilangkan nyawa contoh, maka melalui proses sedikit-sedikit. Orang masuk prison, diorang tak kasih diorang terus tangkap masuk prison, diorang tak kasih diorang time untuk isap dana pelan-pelan. Withdrawal system ni isap dana kira mindset. It's just Aha. So orang-orang yang kalau drug addict, kalau kena tangkap masuk dalam, tak ada de-progressing, tak ada. Dulu isap 1.5, sekarang okay, 1.1 je. tak ada. Mana ada. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa bila part ni kira I mean like macam terus stop. Betul potong. Lepas tu apa jadi dengan orang tu? Tahan macam demam biasa gitu je. Something that is bearable lah aku say. Sebab tu kalau misalnya doktor kata tidak ada masalah bagi orang ni, berarti dia boleh potong terus lah. So macam mana tu? Dengan dia masih minum. So back to the question, macam mana? Dia masih minum, masih menikmati tau. Tapi dia tinggalkan pelan-pelan lah. Kalau dia dia istilahnya decelerate, okay, decelerate. Tapi bila mana melakukan itu adalah dalam keadaan membenci, of course. Pastinya nak buat tu nak kena ada elemen membenci kemungkaran. Nah, tak boleh menikmati dan menghayati kemungkaran tersebut. Pastinya membenci tu nak kena ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal. Tidaklah orang melihat kemungkaran kecuali dia ubah dengan tangannya, kalau tak dengan lisannya, kalau tak dengan hatinya, dan tidak ada yang lebih lemah sebalik daripada itu. Jikalau dengan hatinya pun dia tak mampu. Kalau tengok para sahabat dari ridwanullahi alaihim jami'an, apa yang Allah buat terhadap minum khamar, itu ada namanya bitarahi, iaitu secara progresif. Asalnya halal, arak tu halal. Nah, asalnya para sahabat semua minum. Ada yang Hanifiyah, mereka tak minum lah, yang memang dari asal tak minum. Tapi sahabat yang memang biasa minum, mereka minum. Pasal memang awal Islam tu arak masih belum diharamkan lagi. Kemudian datang a time where bila mana mereka solat, mereka meracau bila baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum. Dia pusing tak habis-habis kat situ. Pasal apa? Pasal dia mabuk kan, tengah minum. So akhirnya datang larangan apa? La taqrabus salata wa antum sukara, iaitu jangan mendatangi solat dalam keadaan mabuk. Tu je. Means lepas solat boleh minum. Just that before solat jangan minum. Tapi lepas solat boleh minum. So lepas isyak boleh minum kan. Lepas fajar boleh minum sampai ada time yang kira cukup untuk sebelum zuhur tak mabuk. Okey. Kemudian baru datang fasa yang ketiga, iaitu pengharaman secara total. Dan sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, masya-Allah tabarakallah, bila mana datang perintah daripada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tu. Mereka never question. Datang perintah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ditanyakan tentang hukum khamar, katakan tak boleh lah. So basically ada manfaat, ada madarat, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sebab tu dielakkan, okay, diharamkan. Maka pada ketika itu dijelaskan bahawasanya Madinah was flooded by arak. Why? Semua sahabat pecahkan bejana arak mereka. Madinah was flooded by arak. Dekat jalan-jalan semua arak. Sepanjang jalan orang buang, pecahkan bejana. I think to answer that question wallahu alam lah, tak boleh nak secara spesifik. Okay? Kerana akhirnya balik kepada niat. Balik kepada niat dia dalam progres dia, apa yang dia nak buat. Pasal
Progress is kira recognized in the din. Progress is recognized in the din. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات